kepada saudara Tuan Hamid bin Mahdin selaku pengurusi Pacaba PDM Kampung Nas A. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa bihi wa nasta'in wa bi sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Di Razif selaku pengurusi PDM dan pengarah Pusat Daerah Pengundi Kampung Nas A, Tuan Cik Ahmed bin Mahdin selaku pengurusi Pacaba PDM Kampung Nas A, saudara-saudara, saudari yang akan bertugas sebagai Pacaba di dalam PDM Kampung Nas A. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terima kasih kerana dapat hadir memberikan ruang masa sekejap untuk kita mendengar sesi sedikit taklimat berkaitan dengan Pacaba. Mungkin ada yang telah berpengalaman 2-3 kali PRU ataupun mungkin telah pun baru pertama kali nak mencuba menjadi petugas di Pacaba ini. Namanya saja Pacaba, mencabar. Itulah dia, mencabar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jadi sebelum kita pergi kepada taklimat Pacaba, ingin kita menimbas semula berkaitan dengan tarikh-tarikh penting yang perlu kita ingat, iaitu pada penamaan calon telah pun berlalu 5 November yang lalu, terus kepada hari mengundi awal 2 hari lagi pada 15 November dan hari mengundi pada 19 hari bulan. Inilah hari raya bagi orang yang berpolitik, 19 hari bulan. Inilah klimaks dari segi politik. Kalau kita berpolitik, inilah klimaks dia. Yang biasa-biasa itu, hari seterusnya itu adalah program-program waktu itu biasa. Tapi ini adalah klimaks untuk mereka yang berpolitik, iaitu pilihan raya atau PR umum. Jadi terima kasih juga tuan-tuan dan puan-puan kerana menjadi penyokong penuh kepada Barisan Nasional. Jadi ini satu perkara yang baru yang kita sebenarnya dulu PDM kita ada satu saja, PDM Kampung Nas. Memandangkan jumlah pengundi yang dulu cuma lebih kurang 7,000 dan sekarang ini sudah mencapai angka 10,000, maka PDM ini dipecahkan kepada dua, PDM A, PDM B. Jadi PDM A akan mempunyai 7 saluran, PDM B mempunyai 8 saluran. Kerana mereka lebih sedikit, mereka ada lebih kurang 5,000 lebih, kita ada 4,000 lebih atau tak 5,000 lah, tapi mereka ada 5,000 lebih, 5,600 itu lebih kurang lah. Dan senarai pengundi yang ada sekarang ini yang kita dimaklumkan peringkat awal adalah sehingga hujung bulan Jun 2022. Tetapi pihak SPR akan mengeluarkan senarai baru sehingga 31 Ogos 2022. Bermakna dalam tempoh 2 bulan kemungkinan PDM kita akan menambahkan jumlah pengundi baru 18 tahun yang secara automatik kepada hampir 10,000 lebih. Itulah keadaannya. Dan keseluruhan bagi Parlimen Kapar kita ada 188,000 lebih, dekat 189,000 pengundi di antara PDM ataupun di antara parlimen-parlimen yang terbesar sekali di Malaysia jumlah pengundi dia. Dan Dor Meru sendiri kita ada lebih kurang 65,000 pengundi, dan Meru ini sudah boleh jadi satu parlimen. 65,000 pengundi itu adalah menyamai parlimen di Tanjung Karang. Parlimen Tanjung Karang 65,000. Kat sini baru Dor saja. Dan PDM Kampung Nas boleh jadi satu Dor dengan jumlah 10,000 lebih. Jadi ini adalah maklumat semasa lah kita maklumkan. Seterusnya, tuan-tuan nak tahu itu Pacaba, itulah dia ya. PA, ejen tempat pengundi, polling ejen. CA, voting ejen. PA, baru ejen. Jadi di mana tuan-tuan duduk? Tuan-tuan dan puan-puan mungkin duduk di PA pun ada, di CA pun ada, dan ada juga di BA, baru ejen.
ejen tempat mengundi, ataupun yang kedua counting agent mengirundi, ataupun ejen pemerhati baru SPR. Jadi ini adalah singkatan PACABA. Mencabar sedikit lah. Baik, seterusnya ini adalah tugasan awal. Ini tak perlulah tuan-tuan tak perlu apa, ini tugasan oleh pihak PDM. Dan ini adalah lantikan-lantikan masyarakat dan taklimat. Ini juga tak perlu, saya perlu di skip. Ini maklumat tadi, kita ada 7 dan 8 saluran. Kita akan berada di Sekolah Rendah Agama Pekan Meru. Tuan-tuan, jangan salah pergi Sekolah Menengah Meru ataupun Sekolah Rendah Agama Meru 2, Jalan Tengah Sujung, Jalan Rambutan tu. Kita di SRA Pekan Meru, berhampiran dengan Masjid Al-Syarif Pekan Meru. Okey, dan itu tempat kita. Okey, seterusnya kita ini senarai nama, petugas dan sebagainya nanti akan bila dah sampai masanya, tuan-tuan akan dibekalkan sepatutnya lah. Ini contohnya lah, pukul berapa, 8 pagi, 10 pagi dan sebagainya, sehingga pukul 6 petang. Dan ingin maklumkan ya, bilik tempat mengundi itu akan dibuka daripada pukul 7.30 pagi dia dah mula. Jadi mana yang kena bertugas pagi kena hadir sebelum 7.30 pagi. Bukan 7.30 pagi datang dari rumah sampai sana pukul 8 habis. Tuan-tuan boleh masuk tetapi tidak dapat melakukan tugas pertama sebagai polling agent, ejen tempat mengundi. Dia kena datang awal setengah jam. Kerana apa? Tugas itu akan memberikan tuan-tuan peluang untuk melihat bagaimana kontak-kontak atau peti-peti undi disealkan. Wakil-wakil, dia tak ada wakil parti datang, dia tak seal juga dengan polis, dengan siapa yang hadir. Kita besok duduk berhampiran tuan-tuan ada 7 orang semuanya, kalau ikut sepatutnya lah, daripada Barisan Nasional sampai ke hujung wakil-wakil ataupun calon-calon yang akan bertanding. Kalau ikut sana, nombor 1 BN, nombor 2 adalah Parti Bangsa Malaysia, Parti Pejuang, Perikatan Nasional, Warisan, Bebas, Jambal Gajah, dan yang ketujuh adalah Harapan, Pakatan Harapan. Jadi lambang-lambang ini akan keluar dekat kotak-kotak apa kata sundi nanti. Lambang sahaja yang keluar. Jadi itu semua tuan-tuan dah tahu lah. Jadi polling agent yang pertama kena hadir sebelum 7.30, masuk ke dalam, lapor diri dengan ketua tempat mengundi atau dipanggil KTM. Jangan tak kereta api tanah Melayu kan. KTM. Masuk dalam begitu polis, nanti tuan-tuan akan dibekalkan pas untuk masuk. Pas itu adalah pas untuk polling agent tempat mengundi, dengan bersama sekali dengan sumpah kerahsiaan dan juga surat tauliah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Pejabat Daerah Kelang, yang akan memberikan dan masukkan ke dalam teks yang akan diberikan pada tuan-tuan. Ada siap gambar semuanya teks ya. Jadi tuan-tuan akan bertugas 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Ikut nanti yang akan dibekalkan pada tuan-tuan senarai ataupun jadual waktu tugas tuan-tuan. Okey. Bila tuan-tuan masuk, tuan akan jumpa dengan ketua tempat mengundi, melapor diri bahawa saya adalah ketua polling agent atau ejen tempat mengundi bagi Barisan Nasional. Dia akan tengok, dia sahkan betul dalam senarai itu ada, dan ambil duduk yang telah disediakan. Okey. Seterusnya ialah tuan-tuan, ini banyak parti Puteri IT, kenderaan raya undi dan sebagainya lah. Wanita di hari ini tak perlu. Ini kita terus kepada berkaitan. Jadi tuan-tuan layak kerana tuan-tuan mempunyai syarat-syarat ini, iaitu warga negara Malaysia. IC merah tak boleh, IC biru saja dibenarkan. Umur saya rasa semua 21 tahun ke atas. 18, 20, 19 tak ada peluang lagi ya. Muli boleh. Tuan-tuan bukan orang yang muflis, okey ya. Tuan-tuan ada
Tapi semua saudara MIC, ya. Dan tidak hilang kelayakan sebagai dapat. Okey, ya. Nah, ini adalah undang-undang negara. Jadi tuan-tuan bukanlah orang yang tidak diberikan kelayakan, mungkin disebabkan perkara-perkara tertentu. Tuan-tuan tak boleh, semuanya layak. Okey. Seterusnya kita pergi tengok kepada ejen. Tuan-tuan mesti sihat, ya, fizikal. Jangan pula demam datang. Kalau demam, bagi tahu dengan Cik Amit. Telefon Cik Amit, demam. Jadi orang yang utama atau tuan-tuan patut masuk kali yang kedua pukul 10. Orang pukul 10, mana orang pukul 8 kena tunggu sampai pukul 8 sampai 10 sampai 12, 4 jam. Kena kat dalam lah. Kalau tak boleh ganti, nama orang lain tak ada. Ya tuan-tuan lah, tuan-puan yang ada tu tolong apa. Ya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Mana yang dah tua-tua macam saya ni dah tak boleh lagi. Bukan tak boleh, takut nanti tersasul, nyanyuk apa, janganlah, ya. Tapi insyaAllah lah, saya masih lagi boleh, walaupun dah 6 series, ya. Baik pendengaran dan penglihatan, boleh nampak jelas. Jadi kalau jadi counting agent tak jelas, mata sama-sama tulisan tak nampak apa ni. Nak lawan kat dalam bilik pengira undi bukan senang, kan. Semua hebat-hebat belakang wakil-wakil calon tu kita time pengira undi. Ini tak boleh, ini boleh, ini. Oh, macam-macam dia. Menulis, membaca boleh. Orang tempatan, terutama sekali mengenali. Jadi kita pun, kita harap tuan-tuan mempunyai satu apa, imajinasi. Orang ni, okey, ya, maknanya tak tahu langsung, kan. Kalau dapat berpengaruh, disegani, dihormati. Pengundi bila tengok tu, alamak, ID kapi, aku ni nak undi pas. Tak jadilah undi BN lah. Dia tengok muka, tengok Cik Bidin, pula macam gitu, ya. Sebenarnya tegas, berani ni. Mana tuan-tuan, kalau kata ini undi BN, tetap. Saya ke macam mana pun jangan goyang. Ni tak boleh lah, ini bagi pada dia. Tak boleh. Satu undi kadang-kadang boleh menyebabkan kita kalah. Jadi tenanglah, berhemah tinggi, jangan pula gaduh, bertumbuk lah, bercakap ke apa ke, baling buku ke, baling apa, jangan. Ini berhemah lah, bercakap cara berhemah, ya. Dan kalau ada pengalaman lagi, ini adalah pengalaman tuan-tuan pada yang pertama, ya. Terlatih, maknanya tuan-tuan sekarang ni diberi latihan. Walaupun singkat, mungkin dia yang memberi kesan yang baik. Tahu peraturan dan undang-undang pilihan raya. Wah, aku ni nak jadi calon ke? Bukan. Kita sekurang-kurangnya kita tahu apa peranan tugas kita dan apa yang boleh dan tak boleh. Itu yang penting, ya. Peranan tugas kita boleh tak boleh. Okay. Seterusnya kita lihat. Baik. Bila tuan-tuan masuk, pastikan tuan-tuan bawa IC, ya. Kalau tak ada IC, mesti kena laporan polis. Itu baru boleh. Tak boleh main motor IC bawa, elakkan sama sekali. Takut nanti dia reject, balik mengandau aja, tak ada apa-apa. Bawa IC, masukkan dalam kita punya slip tu. Jadi kat situ semua letak name tag kita tu, ya. Orang kat sana, satu orang lantikan, batu ejen tempat mengundi itu adalah yang nombor 3 yang warna kelabu tu adalah dia punya apa, name tag dia. Dan yang warna merah kat hujung sekali itu adalah borang sumpah kerahsiaan. Mana tuan-tuan kat sana borang sumpah kerahsiaan ini berkaitan dengan akta pilihan raya, ya. Jadi itu kena jaga. Seterusnya kita akan lihat ini ketua tempat mengundi PTM tadi tu datang lapor diri 7.30, 7.40 pagi. Itu waktu awal 7.30 dah sampai. Setengah-tengah ejen calon ni dia akan datang awal. Dia nak tunjukkan bahawa dia yang datang mula-mula. Dia ada satu kesan juga. Begitu. Dan kalau boleh ambil kursi yang pertama. Kursi masuk je tu. Pertama bila masuk je, orang tu tengok kita, alamak, si pula ni ada pula, kata dia. Itu penting. Itu apa ni dari segi aura dia lah, aura gitu lah, ya. Kita masuk, dia kan berdiri panjang gini lah, satu biji, tapi berasingan lah, bukan dia dirapatkan.
Seterusnya kita tengok lepas tu ini masa 7.40 ke 7.55 pagi dia akan naksirkan atau Tuan Mudi akan tunjukkan bahawa peti undi itu adalah kosong. Kita cuma ada satu peti undi. Macam dulu kita ada pilihan raya negeri, dia ada peti undi lain. Dia ada warna yang berbeza pelekatnya. Mungkin satu warna putih, satu lagi warna kuning gitu ya. Tapi yang ini satu pelekat saja, satu peti undi yang akan diletakkan di tempat mengundi. Ini adalah orang IT ya, orang IT bersama kita, ketua IT kita, Farizatul Ahmad. Dia ketua IT bagi Pacaba Pacaba. Ya, dia akan berada di pejabat parti. Nanti kita akan bagi tahu pejabat parti kita. Okey. Ini bukan pejabat parti, ini bilik gerakan. Pejabat parti, pejabat yang akan menguruskan semasa hari mengundi. Masa tu bilik ini dah tutup dah. Kita pergi tumpuan di pejabat parti saja. Ini kita tadi dah memateri semua dia dia punya semua peralatannya lah, dengan tape dia, dengan pelekatnya, dengan kabel tie-nya, semua ada. Itu semua adalah ejen tempat mengundi. Ini proses-proses bagaimana seorang ejen bagi setiap calon bertanding dalam gelaran bagi pengundi-pengundi yang akan dilakukan. Ini tak perlu kita apa ya. Larangan pada ATM, ejen tempat mengundi. Ini beberapa larangan dia lah. Jadi kita duduk diam-diam meja kita, kerusi kita, dah duduk diam-diam saja. Jangan kita kacau orang sebelah. Bawa apa? Bawa bekal ke? Tak payah tanya. Biarkan dia. Ataupun KTM buat apa ni, KTM dengan kerani-kerani undi buat kerja dia, kecuali benda yang boleh menimbulkan sangka ya. Boleh menimbulkan masalah. Mungkin dia bagi bisik dengan pengundi parti ini ada begitu. Itu kita boleh buat batahan. Itu buat batahan pun ada peraturannya, tertulis. Sebab itu nanti tuan-tuan dan puan-puan akan dibekalkan macam ini. Orang yang pertama masuk pukul 7.30 pagi, dia akan bawa benda ni. Dia keluar pukul 10 pagi, dia jangan bawa keluar benda ni, tinggalkan kat situ untuk rakan dia pukul 10 pagi. Jadi ini hanya diberi pada satu saluran, satu saja. Bukan setiap orang akan dapat satu. Ini tuan-tuan tak perlu sangat ni. Ini hanya sebagai bekalan tuan-tuan semasa tuan-tuan mengundi nanti, sebagai ejen tempat mengundi ya, akan dibekalkan benda-benda itu. Jadi kita masuk sana, tuan-tuan, wakil PN semoga datang wakil PN. Wah, Pajak Khairi datang pakai baju warna biru pekat, PN tu. Itu pun toreng biru pekatnya. Tuan-tuan pakai baju biasa pun tak apa. Jangan ada tanda-tanda yang melambangkan bahawa tuan-tuan adalah melambangkan parti-parti mana. Dia orang dah tahu dah. Duduk ni, ni orang siapa dia dah tahu dah. Tapi jangan pakai lencana, topi, vest macam ini, lambang PN kanan kiri, lambang UMNO lagi kadang-kadang. Tak usah, pakai biasa saja. Yang penting tuan-tuan dah tahu tugas tuan-tuan apa nak dibuat. Jangan merayu pula dengan masuk jangan buat, jangan buat. Nanti tuan-tuan akan panggilnya polis, suruh bawa keluar. Dia betul Pak Mudi, kuasa dia besar pada hari itu. Dia boleh arahkan tuan-tuan, minta maaf, Encik Khairi sila keluar, Pak Polisi bawa dia keluar pintu gate. Nanti dia tuan-tuan akan diarahkan begitu. Jadi kita elakkan lah ya. Jangan bawa senjata pula. Kat belakang ada pisau, kerapit, pistol dan sebagainya. Menggunakan telefon bimbit, ini perkara yang sekarang sedang dalam perbualan berkaitan dengan orang yang nak masuk di pengundi.
Para pengundi yang masuk tak dikenakan bawa telefon bimbit sekarang. Disuruh tinggalkan kat luar, ada satu bekas macam kita pergi airport tu, masuk dalam bekas tu, keluar ambil. Jadi kalau letakkan telefon bimbit ni, jangan letakkan macam-macam dokumen kat dalam. Bank sedia ada, IC dia ni pun ada, lesen ada. Nanti kalau orang lain ambil, tuan-tuan tak boleh menggulung, dah mengundi. Apa ni, ada setengahnya tu dia tu ada keperluan khas nak kad tu, semua nanti dia masalah, kosongkan ni ya. Tapi kita diminta kalau dapat setiap 30 minit tuan-tuan akan dibekalkan dengan satu apa dipanggil ada kad lock nanti dia tengok nanti. Ini kita check this. Tak ada usul. Daftar nanti. Okeylah. Scorecard ni nanti tuan-tuan akan dibekalkan. Jadi ini kad ini kita akan masukkan dalam peti ini, ya. Dia akan banyak akan dibekalkan. Kerana apa? Waktu puncak orang ramai datang. Waktu pukul 12 baik. Waktu puncak mesti ramai orang datang. Berbentuan akan banyak kerja nak buat. Jadi waktu itu tugas scorecard akan pakai banyak. Tapi waktu bukan waktu puncak, pukul 12 lebih orang tengah berehat, pukul 1 itu waktu Zohor. Sebelum Zohor dia biasanya kurang sangat dah pengundi datang. Tapi tak tahu apa kerana mereka dah diberi waktu juga. Kalau dah dapat semak dengan sekitar ada waktu nak datang berapa dan sebagainya. Jadi waktu puncak itu scorecard yang akan dibuka, ya. Kita akan lanjutkan. Baik. Sebelum tu, bila masuk saja pengundi baru, orang datang masuk, dia jumpa dengan kerani pengundi. Kerani pengundi ada 3 orang kat sana. Orang mula saja orang tu akan masuk, dia akan jumpa dengan kerani mengundi, dibagi IC. Orang tu akan cek dalam buku daftar undi. Okey, nanti dulu. Sebelum ni. Buku daftar undi yang itu. Okey, sebelumnya buku daftar undi. Ni. Yes. Okey. Buku daftar undi ni tuan-tuan akan dibekalkan satu dalam senarai nama pengundi bagi saluran. Kalau ambil saluran berapa? Zul? Saluran 3. Hanya saluran 3 je dibekalkan. Saluran lain tak akan dibekalkan, ya. Jadi ini penting. Betul. Ini tahun 2014-nya. PRD 14. Dia akan bekalkan begini, daftar pemilih bagi saluran berapa ni? Saluran 1. Orang tua-tua punya ni. Saluran 1 sekarang orang OKU, orang yang tua dan sebagainya lah. Jadi bila dia buka buku ni, tiba-tiba datang seorang, nama dia kat sini dicari jumpa, Zainab binti Abdul Hamid. Dia akan sebut dulu bilangan 201, Zainab binti Abdul Hamid. Dekat scorecard tadi tu, jangan tuan-tuan tuliskan nama Zainab. Jangan. Bilangan 201 itu yang kita nak tuliskan kat scorecard yang pertama tu. Senarai. Daripada pertama ke kanan, turun macam tu, ya. Scorecard tu. Okey. Tak apa, yang kosong. Yang tu kecil kan kosong kan, dah tulis apa kat situ, kamu tuan-tuan tulis dengan pen. Ruang yang pertama sekali tu
Atas ni, kat sini tu 201. Boleh kat sini. Okey. 201. Zainab binti Abdul Hamid 201. Okey. Dah tulis. Dia pergi mengundi dapat. Nanti dia akan pergi ke sebelah di tanda garis. Orang yang ketiga dia akan dibekalkan dengan kertas undi. Kertas undi itu mesti ditandakan. Dia ada lakri yang bukan lakri ni apa? Bukan ini apa? Stamping dia. Gerak, ada lubang dia keluar kat situ nanti ya. Dan bila tuan-tuan dengan nama 201, tuan-tuan tengok bilangan lah 201, bilik lah dan tandakan. Okey. Saya ulang balik ya. Contoh kat sini lah. Ya. Orang nombor 2 ni 777 disebut 777 Lim Hock Sing namanya. Tuan tulis kat sini 777. Nanti tuan-tuan belik buku ni siri yang ke-777. Tuan-tuan nak tanda apa? Kerana dalam beg ni nanti tuan-tuan akan dibekalkan pensel, pen, pembaris. Nak tanda bulat pun boleh, nak digaris pun boleh. Yang penting tuan-tuan tandakan untuk mengetahui dia hadir orang tu. Itu yang penting. Ya. 777. Lepas tu kat belakang dia pula masuk. Orang tu dah masuk dekat polling dia, tempat mengundi dia. Masuk pula 780 J Syam bin Saleh Hudin. Dia akan sebut 780. Yang itu kita tuliskan. Jangan pula tandakan kita mengira apa, kita buat gundal ya. 1114 orang yang kelima garis. Itu tak beri manfaat apa-apa tuan-tuan. Yang kat bilik IT nanti kepala je pening. Ni apa yang ejen ni buat? Apa yang Tuan Hamid bagi tahu kat ejen-ejen dia kat bilik M. Allah semua dah. Semua dah. Tak ada apa-apa. Jadi ingat tu ya. 777 780. Kalau nanti datang 691 691. Jangan kira ikut urutan. Apa yang datang itu yang kita tulis. Jangan ikut urutan. Ya. Mana yang datang dulu kita tulis. Dan kita kat sini 001 kat ujung. 001 lah. Kita apa? Ambil satu skokan, ambil lagi satu skokan lagi. Tak benar. Isi. Jangan ke bawah ini. Standard semua. Satu kali. Mana atas isi habis. Begitu ya. Bukan ke sini. Mendata. Ya. Daripada kiri ke kanan. Itu penting. Mendata daripada kiri ke kanan. Baik. Yang ini ada nak tanya. Boleh tanya ya kalau tak faham. Terus tanya boleh. Jangan tunggu nanti. Ada nak tanya tak kat sini? Ini kena faham betul. Ya? Kalau tak faham, tanya. InsyaAllah. Mana yang saya tak boleh, saya akan pas pada orang yang lebih mahir lagi. Itu. Okey. Sekarang ni kita dengan khusus tak dibenarkan membawa masuk telefon bimbit. Okey. Belum anu lagi lah. Tapi kalau ikut, walau bagaimanapun, kebijaksanaan tuan-tuan, bila bawa masuk telefon bimbit, jangan datang di sini. Telefon bimbit. Telefon bimbit Android Samsung yang terbaru harga 5,000. Wah. Simpan dalam poket elok-elok. Ya, tuan-tuan bawa handbag, perempuan ada handbag apa, simpan dalam handbag. Masuk dalam tu. Tapi tuan-tuan kalau datang situ, jangan datang bawa macam-macam. Anak macam mak ni nak duduk dalam tu, kakak nak duduk dalam tu, abang nak duduk dalam tu 2 jam. Bawa lah macam-macam, kacang goreng, air tin, air botol, air kotak dan sebagainya. Itu kalau nak bawa air kecil lah. Boleh bawa air kecil, air botol yang kecil. Agak menghilangkan rasa tekak tu, perih kan maklumlah, bukan ekor, bukan gardia ya. Bukan ekor ya. Jadi bawa lah air kecil. Boleh tak?
Jadi kalau makan kita keluar sekejap lah. Nah, macam itulah. Kalau kita nak pak dalam nak tahan air kencing, tak nak kencing sampai keluarannya balik batu karang teruk, kalau kita nak uruskan. Kita kalau nak kencing, bagi tahu KTM, tuan saya nak pergi tandas sekejap. Bila tuan-tuan bagi tandas, datang pengundi baru tak tahu siapa pula yang nak ditanda kat sini. Jangan tanya sebelah. Tadi siapa yang datang? Kau. Tak boleh tuan-tuan. Itu sebabnya sebelum masuk dapat buang yang besar, dapat kencing. Tapi kalau yang kaki kencing, kaki lawas, jangan jadilah. Setengah jam kamu mengapit paha dia, tak boleh tahan. Jadi jaga-jaga tu. Itu nak kena ingat tu. Jadi kalau apa malam tu boleh kena makan tom yam sambal belacan, kamu malam hebat makan sarapan pagi nasi lemak pedas-pedas, wah sedap. Pagi tu dia buat hal kena kat dalam. Seksa kita dibuatnya. Tuan-tuan terseksa. Tak, orang IT pun terseksa nanti tak dapat keputusan. Jadi kita kena jaga. Baik, ada pun nak tanya lagi. Telefon tadi kalau lelaki kita sepokat tadi tu, dia duduk meja murid kan, meja murid dan kita duduk meja murid. Ada setengah KTM, dia pandai. Kita balikkan. Yang ada lokernya tu menghadap kat dia. Yang ni yang pandai sampai kat kita, tak ada loker. Dulu saya jadi KTM, saya buat macam tu. Yang ni dia nampak. Kalau KTM tu dia tak bagi loker, lepas tu pula tu kebetulan dia ni rajin. Dia macam besok mengundi 19, 18 hari bulan, tempat mengundi dia di kawasan larangan. Sebab itu sekolah ditujukan. Ada orang kata, wah, inilah sekolah ditujukan. Dia tak faham peraturan pilihan raya. Sebab tu dia cakap macam tu. Sekolah dah jadi kawasan larangan. Polis dah jaga kawasan tu. Takut-takut orang letak bom malam. Bahaya. Jadi tempat tu kawasan larangan, dah tak boleh masuk. Satu hari pun dah tak boleh masuk. Lihat tu, bila masuk tu kalau tuan-tuan ada peluang, setiap 30 minit tuan-tuan kena ambil gambar spokat ni. Dah ambil gambar, jangan pula tuan-tuan biarkan aja. Hantarkan, send WhatsApp itu kepada pihak IT. Nanti kita akan bagi tahu nombor telefon IT itu, apa nombor telefon dia. Jadi nanti dia terima itu, dia akan key in nombor-nombor, dia akan tengok nombor-nombor pengundi tadi itu, saluran 1. Oh, dah keluar antara pukul 8 hingga 8.30 seramai 20 orang. Okey, dia dah tahu dah. Yang belum keluar berapa lagi. Ini ada kaitannya dengan JR kita, petugas-petugas kenderaan kita dan sebagainya. Dia akan cari pengundi kita yang sepatutnya dah keluar, orang pun tak keluar. Terutama sekali kalau yang dah waktu petang. Sekarang ni tempat mengundi buka daripada 7.30 sehingga jam 6. Dulu pukul 5.30 lah. Sekarang dipanjangkan lagi sampai pukul 6. Jadi waktu itu kita perlukan maklumat daripada tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni adalah ejen penting. Macam ejen Ali lah, dengan orang yang sekarang ejen Ali. Ejen ni namanya pun ejen. Mana hebat tu ejen. Saya pun belum jadi ejen ni. Jadi tuan-tuan akan laporkan ni, ambil gambar, hantar. Ambil tak sengaja ambil gambar, hantar. Ambil gambar, hantar. Maknanya kalau ada pun 2 jam, berapa kali ambil gambar? 4 kali. Dah habis pukul 10, aku dah ambil tugas. Aku nak pergi minum. Sebelum pergi minum, pergilah pejabat parti. Serahkan gambar yang akhir tadi tu. Spokat tuan-tuan tadi tu serahkan kepada pejabat parti. Pejabat parti, kita berampiran dengan mana bila namanya tempat tu? Restoran Jambatan. Restoran Jambatan tahu? Kalau sekolah agama ada ke kapal tu, ada sebelah kanan tu. Lot 11 ya? Situ ada restoran Jambatan. Kat situ kita akan berada di situ sebagai pejabat parti kita. Orang IT kita akan ada di situ. Serahkan tugas-tugas tuan-tuan dari itu pada orang IT.
Dan ini gambar tadi semua tak kebesaran dia, laporkan diri kat situ dan tuan-tuan akan ambil sedikit allowance, dia panggil allowance ya, sabuati sebagai pencabar polling counting agent. Lepas tu nanti tuan-tuan masuk lagi pula pukul 2 petang dan lapor diri, datang jawab pati lapor diri ke tempat dari restoran jabatan dan itu. Lepas tu tuan-tuan masuk ke dalam. Jadi kita biasanya kita galakkan 15 ke 10 minit awal dah mula bergerak lah ya, supaya kita dapat kesian kat dalam tu nak kucil gambarkan dia tak boleh keluar. Alamak, tunggu lama pula tu, bilin baru datang 10.30, lepas tu pukul 2 dah nak kucil dah si Hairi, kesian dia. Jadi dia bagi waktu dia berehat, menenangkan diri, nak tidur gambar sekejap, nanti nak bertugas balik jam 2 petang ya. Okey, ada apa lagi nak tanya? Kalau ikut pihak IT kita yang meningkatkan barisan nasional, kita dikendaki ambil gambar tu ya, supaya kita dapat dulu memang kita tak hantar dalam setengah jam, kita lapor, kita ambilkan itu, kita koyakkan, kita bawa, yang kita jaga pukul 10 hingga pukul 12 contohnya ke bilik IT, kita serah kepada Puteri, dia akan key in. Dulu macam itulah kan. Jadi kalau dulu kali dapat petipik-tipik jadi mungkin 5-6 keping ke apa kan. Tapi sekarang kita disuruh, kalau dia tak benarkan, ayo apa lah. Okay? Tapi cuma yang penting jangan pula tuan-tuan dan puan lupa bawa balik rumah. Dah rehat, dia cari, dia kejar. Allah, dah 2 jam dah ni. Ni apa pula? Dalam punya ada dah sepokat aku tak hantar tadi. Wah, Cik Hamid dah berayau mencari tuan-tuan kat rumah. Mana sepokat? Mana sepokat? Benda tu penting ya. Pasal apa? Kita nak tahu momentum kita. Pasal pada IT dia dah ada senarai pengundi putih gitu. Jadi daripada 777, 780, 1001 tu, mungkin 3 tu adalah orang putih, pengundi putih kita. Jadi bila kita tahu pengundi putih kita kat sana nanti dah key in, makna dah lega dah JR dia, jalinan rakyat dia dah lega, pada pengundi dia dah keluar. Tapi kalau kita 776 tak keluar, 77 dah keluar, 76 ni pengundi putih, ni yang dia orang nak kejar ni ke rumah dia. Alamat dia kat mana, nak pergi cari kat rumah dia. Oh, tengah masak rupanya. Bila sekejap tinggal tak, matikan gas, kita jom kita masak dulu. Kita pergi apa ni, pergi mengundi dulu. Itulah. Jadi kita nak cari tu. Itu tujuannya scorecard tu dibuat ya. Scorecard tu dibuat. Sebenarnya semua parti akan buat. Kita kadang-kadang orang BN ni satu perangai dia. Alah, wah, pihak sana dengan barung panas dibuat. Barung panas tau, yang orang datang, oh pakai bendera, jangan bohong di BN ni. Kalau ikut sekarang tak ada lagi dah. Perayu-perayu undi kat tepi jalan tu semua dah tak ada, berjaja-berjaja undi semua dah tak ada dah. Pasal apa? Dia dah tak benarkan lagi dah. Dah puas kau merayu di bulan hari, sebulan, setahun yang lalu dah. Semua saya lagi nak merayu. Tapi orang kita kadang-kadang dulu BN tak buat. Bila kita report dengan pihak SPR atau pihak dia, jangan lebih kurang. Dia lebih kurang, kita dah tak ada apa, pondok kat situ. Kemah tak buat. Dan dia yang buat. Kita yang rugi. Sudah ya. Jadi ini adalah penting semua tak tentu kita bersama. Okey, apa lagi nak tanya? Okey. Bila kamu kita dah ada kita senarai yang ke pukul 12. Jadi dolar pukul 10 hingga pukul 12. Kita 12 hingga pukul 2. Jadi tuan-tuan datang, pintu makan tu ada polis. Masuk dalam, ketuk, bagi tuan polis kat dalam, saya pertukaran izin Pak Mudi. Jumpa KPM, kita masuk aja, kawan kita pun dah kenal. Ini Cik Noah. Kita dah datang, nak keluar. Cik Hairi pun nak masuk. Jadi, dia akan keluar, ataupun dia akan bagi tahu dengan kita punya kedudukan tu.
awal pagi dah begitu. Kita duduk meja satu, contoh. Ambil rebut meja satu contoh. Dan satu, udah gitu keluar. Maknanya dia keluar terus. Keluar pintu pagar. Dan jangan pula kat situ merayau, tak bangun-bangunan, rehat-rehat, lepak-lepak. Kena tangkap nanti dah satu hal lagi. Jadi tak boleh merayau dalam kawasan Pokok ni. Satu kesalahan atau merayau tak boleh dibenarkan. Keluar terus. Berlurus saja terus. Balik terus. Boleh kita beratur kat saluran kita. Kita dah tahu saluran kita tak menuhi pada ejen tempat mengundi yang ejen SPR, baru SPR yang kat dalam tu. Tak payah pergi. Kita dah tahu kat kita tadi dah ada nama dengan saluran berapa. Tuan-tuan mengundi saluran 3. Pergilah saluran 3. Terus mengundi. Kalau kebetulan mengundi kat situ. Tapi jangan lupa, kalau boleh sepokat tu nanti. Jangan pula taruh balik bila kita dah mengundi, menunggu ni lama, kita terlupa sepokat kita. Ambil gambar, hantar ke IT. Sekurang ni kita dah hantar gambar tu. Kalau katakan kebetulan tidak dibenarkan mengambil gambar kat dalam. Jadi semasa tuan-tuan keluar, ambil gambar. Ambil masa sekian ambil gambar. Pada perjalanan nak keluar tu mungkin ambil masa 10-15 minit. Jadi tuan-tuan ada peluang untuk bagi pada IT. Ini saranan lah. Kalau dapat ambil gambar, curi-curi lah. Tak foto apa, sering. Orang sebelah pun dia pun buat juga. Tengok orang pas, orang buat gambar. Perikatan, pas. Semua buat. Semua buat. Selalu semua buat lah. Tolong pastikan semua dapat itu. Kalau kita dengan adanya dia dapat itu. Apa nak tapi Pas, nanti dampaknya boleh nak balik. Okey, ada apa lagi? Nanti cek lagi. Nanti bila dah berapa hari lagi dah. Tuan-tuan dah dibekal kamu. Ya. Pasal apa? Dia nak kena ditandatangani oleh sebagai penjara akan menandatangani semua borang-borang aku janji sumpah kerahsiaan dan juga borang pelantikan dan juga tadi teks kita tadi semua akan dibekalkan ke pidana. Kita ambil ni biasanya dah adalah siap tadi. Ini yang lama-lama yang regular sangat tengok. Dia tak ada tanda ni semua dikira salah ya. Cara kita mengisi borang skor salah ya. Dia pandai, bukan tak pandai, cuma dia kurang bijak. Ini pun sama juga, pandai tapi dia kurang bijak. Kalau dia bijak, dia akan ini pula dia kat sini. Ini kata orang satu, dia tulis nombor satu. Orang tak nombor dua, dia tulis nombor dua. Pada tak orang yang ketiga, dia tulis nombor 3. Dia bukan tulis bilangan yang disebutkan tadi. Dia tulis bilangan kehadiran. Itu kita tak mau, bilangan kehadiran tak mau. Kita nak bilangan nomor siri dia dalam saluran berkenaan. Ini pun salah sampai keluar 50. IT pun ada. Kalau dalam saudara kita 50. Sama ni kata kalau ada ejen kata cakap tak tahu nak cakap apa. Tapi ini jangan. Okey? Tadi ini pun tak mau. Dia tulis 161 ataupun dia kadang dia tengok dia kalau kat input sini bilangan dia kat sini tapi ni ada nombor bilangan ni. Mana kalau ni saluran 7 orang 2 nombor 001 lah. Jadi jangan diterima tu. Dia katakan tengok nombor 16. Orang tu nombor 16. Nombor 16. Kalau ni program di mana ni 16. 165. Ya, jadi dalam ni 16 kat sini. 65.
satu lubang. Okey? Kita boleh minta apa yang kita isikan sebelum kita boleh. Buat boleh tak bilang semula. Biarkan. Yang tertak dia pula, apa ni? Kita elok cakap ni, jangan boleh tak ulang semula. Dia insya-Allah dia bagi. Terus. Dia tengok nama dia. Mat. Kenal dia mati. Tahu Deris. Leman. Siap setiap 30 minit. Telah disiapkan. Ini dah siap dah. Saluran 5 masa 3:08 hingga 10 pagi. PDM Kampung Renas A kat sini. PDM Fire Rumput. Fire Rumput ke mana? Mana ni? Okey, andai lah. Jadi setiap 30 minit ambil gambar kontak ni, hantar pada pihak IT. Tidak akan bekalkan nama IT dia. Berapa orang? Ada 4 lah. 5 orang petugas IT juga. Okey, seterusnya inilah tadi kita ada orang tak merah, ada orang sini saja, ada yang garis. Okey. Ini ini counting agent. Siapa jadi counting agent sini? Berapa orang?